Sehubungan itu, hari ini saya dengan sukacitanya ingin mengumumkan Kerajaan Perikatan Nasional telah memutuskan untuk melaksanakan beberapa inisiatif dan bantuan tambahan khusus untuk saudara dan saudari sekalian di bawah pakej kerangka inisiatif tambahan prihatin atau dengan ringkasnya Kita Prihatin, iaitu A, golongan B40, B40 yang berkeluarga dan bujang. B, golongan M40 yang berkeluarga dan bujang. C ialah golongan pekerja negara dalam pelbagai bidang dan D, golongan peniaga mikro dalam pelbagai bidang. Meskipun terdapat tanda pemulihan dalam pasaran kerja, kerajaan amat memahami akan kesukaran yang dihadapi oleh majikan dan pekerja dalam fasa pemulihan ekonomi. Dalam pakej prihatin dan prihatin PKS tambahan, kerajaan telah pun menyediakan sejumlah 15.3 bilion ringgit bagi membiayai program subsidi upah atau wage subsidy kepada sehingga 3.3 juta orang pekerja. Sehingga 11 September 2020, seramai 2.63 juta orang pekerja dan lebih daripada 321,000 majikan telah mendapat manfaat daripada pemberian subsidi upah ini yang melibatkan peruntukan sebanyak 10.4 bilion ringgit. Permohonan untuk program subsidi upah adalah untuk tempoh 6 bulan bermula semenjak 1 April 2020 dan terbuka kepada semua sektor. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan, kerajaan telah pun memperkenalkan program subsidi upah yang antara lain menyediakan bantuan bagi majikan tanpa mensyaratkan kehilangan hasil bagi syarikat kecil. Dengan peralihan pada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, kebanyakan syarikat dapat beroperasi semula dan berniaga dengan giat. Permohonan untuk program subsidi upah akan berakhir pada 30 September 2020. Namun demikian, kerajaan memahami dan prihatin terhadap majikan dan pekerja dalam sektor-sektor tertentu yang masih terjejas seperti sektor pelancongan. Maka dengan itu kerajaan akan memperkenalkan program subsidi upah 2.0 bagi membantu syarikat yang masih terjejas. Ciri-ciri utama program ini ialah: pertama, subsidi upah diberi kepada majikan yang masih terjejas, iaitu syarikat yang sejak PKPP masih menghadapi pengurangan hasil sekurang-kurangnya 30% berbanding tahun lepas. Kedua, subsidi upah diberi sehingga 3 bulan pada kadar RM600 sebulan untuk setiap pekerja sehingga maksimum 200 pekerja. Dan ketiga, permohonan dibuka dari 1 Oktober sehingga 31 Disember 2020. Saya juga telah menerima pelbagai maklum balas berhubung program subsidi upah. Antaranya daripada mereka yang tidak layak menerima program subsidi upah kerana tidak menepati syarat kelayakan berdaftar dengan Perkeso sebelum 1 April 2020. Dan bagi memastikan golongan ini juga tidak tertinggal, program subsidi upah 2.0 akan dibuka untuk syarikat yang berdaftar dengan Perkeso sehingga 31 Ogos 2020. Dan bagi permohonan baru yang tidak pernah menerima bantuan di bawah program subsidi upah, mereka akan layak menerima subsidi upah sehingga 6 bulan. Pelaksanaan program subsidi upah 2.0 ini dijangka memanfaatkan 1.3 juta pekerja
dan melibatkan peruntukan sebanyak 2.4 bilion ringgit. Kepada golongan peniaga mikro di bawah pakej prihatin PKS tambahan, kerajaan telah pun menyediakan geran khas prihatin atau GKP khusus untuk membantu mereka meringankan beban keuangan akibat penularan wabak COVID-19. Permohonan untuk GKP yang telah dibuka pada 1 Mei 2020 hingga 15 Mei 2020 dengan kadar bantuan berjumlah RM3,000 setiap peniaga mikro telah memanfaatkan 545,000 peniaga kecil seluruh negara. Untuk tujuan ini, kerajaan membuat penyaluran sebanyak RM1.63 bilion. Semasa turun ke Padang dan bergaul dengan usahawan di peringkat akar umbi, saya menerima rungutan bahawa ada yang tidak menerima bantuan tersebut kerana tidak sempat untuk membuat permohonan. Terdapat juga peniaga yang tidak memenuhi syarat terdaftar sebelum 1 Januari 2020. Untuk nak memastikan lebih ramai peniaga mikro yang layak tapi masih belum berkesempatan untuk mendapatkan GKP, kerajaan bersetuju untuk membuka semula permohonan GKP mulai 1 Oktober hingga 31 Oktober 2020. Mengambil kira maklum balas yang diterima, GKP akan dibuka pada peniaga mikro yang berdaftar atau memegang lesen berniaga dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau pihak berkuasa tempatan sehingga 31 Ogos 2020. Bayaran disasarkan akan dibuat mulai 25 November 2020. Pembukaan semula inisiatif GKP untuk permohonan bahan baharu dijangka akan dapat memanfaatkan lebih daripada 200,000 peniaga mikro dengan melibatkan peruntukan sebanyak hampir 600 juta ringgit. Saudara dan saudari sekalian, saya dapati bantuan prihatin nasional atau BPN yang disalurkan melalui pakej prihatin telah memberikan bantuan yang tepat pada masanya kepada ramai penerima. Kerajaan telah pun membelanjakan 11.2 bilion ringgit untuk BPN yang memanfaatkan 10.6 juta penerima. Ada yang menggunakannya untuk memulakan perniagaan perbekalan makanan separa siap seperti kambing perap dan menggunakan pendigitalan untuk merancangkan perniagaan. Sebahagian besar menggunakannya untuk menyara keluarga sepanjang tempoh PKP dan juga PKPB. Dalam fasa PKPB, ekonomi negara kita telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun kita semua tahu krisis wabak COVID-19 belum berakhir. Pertumbuhan KDNK negara menunjukkan pemulihan daripada negatif 28.6% pada bulan April kepada negatif 3.2% pada bulan Jun. Namun ekonomi masih belum merancak sepenuhnya. Kadar pengangguran menunjukkan penurunan daripada 5.3% pada bulan Mei kepada 4.7% pada bulan Julai 2020. Tetapi pengangguran masih berada pada tahap antara yang tertinggi dalam sejarah negara kita. Saya faham terdapat industri yang memerlukan masa yang lebih lama untuk pulih akibat pandemik COVID-19 seperti industri pelancongan. Malah syarikat penerbangan juga terpaksa mengurangkan bilangan pekerja. Dan disebabkan itu, para pekerja dalam industri ini terpaksa mencari alternatif lain untuk meneruskan kelangsungan hidup masing-masing. Ada yang menceburi bidang perniagaan dan ada juga yang memberanikan diri mencuba kemahiran baru.
Saya mengambil contoh pasangan suami isteri yang dahulunya bekerja sebagai pramugara dan pramugari, Encik Zarik Akhtar dan Puan Nazira Azinan, yang kini telah membuka pusat mencuci dan perincian kereta. Langkah yang serupa turut diambil oleh saudari Didi Nadira, saudara Nabil Hanif dan juga Chidi Jilio yang membuka perniagaan kedai makan di dapur pramugari. Seorang lagi bekas kapten pesawat, saudara Khairul Ajid, yang kini memilih kerjaya sebagai penghantar makanan. Mengambil kira segala kesukaran yang masih dihadapi oleh rakyat, kerajaan membuat keputusan untuk menyediakan bantuan tambahan untuk rakyat melalui pemberian tunai tambahan di bawah Bantuan Prihatin Nasional 2.0 dengan peruntukan hampir 7 bilion ringgit. Jumlah bantuan yang akan disalurkan di bawah BPN 2.0 adalah seperti berikut. Pertama, RM1,000 kepada 3.7 juta isi rumah B40. Keduanya, RM500 kepada 3.8 juta kumpulan B40 bujang. Ketiga ialah RM600 kepada hampir 1.4 juta isi rumah M40. Dan keempatnya ialah RM300 kepada 1.7 juta kumpulan M40 bujang. Bayaran BPN 2.0 ini akan dibuat dalam dua ansuran. Pertamanya pada hujung bulan Oktober 2020 dan keduanya ialah pada bulan Januari 2021. Bagi golongan B40, bayaran ansuran pertama untuk bulan Oktober adalah sebanyak RM700 dan keduanya pada bulan Januari 2021 sebanyak RM300. Tiada permohonan yang perlu dibuat untuk mendapatkan bantuan BPN 2.0 ini. Kerajaan akan menyalurkan bantuan secara terus kepada 10.6 juta penerima yang telah diluluskan di bawah BPN sebelum ini. Dan bagi mereka yang layak tetapi tidak pernah menerima BPN, kerajaan akan memberikan peluang untuk rayuan dan permohonan baru. Saya berharap dengan adanya bantuan tambahan ini, saudara dan saudari dapat menarik sedikit nafas lega dalam menampung perbelanjaan harian saudara-saudari dan seisi keluarga. Semua inisiatif ikhlas ataupun semua inisiatif khas di bawah Kita Prihatin ini akan melibatkan perbelanjaan kerajaan sebanyak 10 bilion ringgit. Sekali lagi, saya akan meminta Kementerian Keuangan dan agensi laksana untuk memastikan bantuan ini dan inisiatif ini disalurkan kepada rakyat tepat pada masanya. Saudara dan saudari rakyat Malaysia yang saya sayangi, selama 6 bulan yang lalu telah kita harungi tempoh yang amat sukar. Alhamdulillah, kita masih dapat bertahan. Dan saya berharap saudara-saudari kekal istiqamah dalam mengamalkan penjagaan kendiri dan sentiasa patuhi setiap SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk memastikan kita semua terlindung daripada wabak COVID-19. Ingatlah, setiap tindakan kita boleh menentukan bukan saja keselamatan diri kita, tetapi juga keselamatan orang-orang yang dekat dengan kita, anak-anak kita, ibu bapa kita, saudara mara kita, rakan-rakan kita dan masyarakat di sekeliling kita. Wabak COVID-19 dan kesannya ke atas kehidupan manusia tidak membezakan antara kaum, agama ataupun fahaman politik. Kita semua terkesan dengan wabak ini tanpa ada yang terkecuali. Justru marilah kita bersama-sama menangani wabak ini seperti sebuah keluarga. Cubit paha kiri, paha kanan pun terasa juga.
Kita tidak boleh mengharapkan bantuan dari luar, kerana negara-negara lain juga sedang bergelut menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kita hanya dapat bergantung kepada sesama kita dalam sebuah keluarga besar rakyat Malaysia. Semangat kekitaan inilah yang kita mahukan. Bak ungkapan yang sering diucapkan, kita jaga kita. Saya ingin mengajak saudara dan saudari sekalian supaya bersama-sama dengan saya dan rakan-rakan dalam Kerajaan Perikatan Nasional untuk mengemudi negara dalam keadaan kita masih berhadapan dengan krisis ekonomi dan kesihatan pada masa ini. Pengumuman yang saya buat pada hari ini menandakan Kerajaan Perikatan Nasional mendengar rintihan saudara dan saudari sekalian. Kita cuba sedaya upaya untuk membantu rakyat menghadapi detik yang sukar ini. Apa yang perlu ialah sebuah kerajaan yang stabil dan teguh dengan sokongan dan dokongan saudara dan saudari sekalian. Ini penting supaya lebih banyak inisiatif untuk memulihkan ekonomi dan membantu rakyat jelata dapat dilaksanakan dengan berkesan oleh kerajaan. Saya merayu saudara dan saudari sekalian supaya menolak tindakan membuta tuli segelintir ahli politik yang sengaja mahu menjejaskan kestabilan politik dan pelan pemulihan ekonomi negara yang sedang dilaksanakan dengan baik pada masa ini. InsyaAllah kita boleh melakar masa depan yang lebih baik dari semalam. Dan saya yakin dan percaya pada kekuatan semangat kita sebagai rakyat Malaysia. Marilah kita bersama-sama mendoakan kemakmuran negara kita dan kesejahteraan seluruh rakyat kita. Mudah-mudahan pakej kita perhatian ini akan dapat memberikan manfaat yang besar kepada saudara dan saudari sekalian. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.